Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan muadzin, barisan ahli jawatan kuasa, semua yang telah menjayakan segala aktiviti, program-program, pelbagai bentuk pengajian, terutama program Ihya Ramadan sehinggalah ke hari ini. Seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia serta inayah yang telah pun dicurahkan ke atas kita semua pada hari ini, dijadikan kita di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat memakmurkan tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu waktu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk kita ini beribadah kepadanya. Waktu yang tidak pernah disia-siakan oleh orang-orang yang saleh, melainkan dimanfaatkan untuk menimba ilmu dan juga menambahkan dengan amalan yang sunnah. Juga kita hadir ke dalam sebuah mujtama', perhimpunan, perkumpulan, suatu majlis yang disifatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai taman syurga di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Justru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan dan juga dengan segala keberkatan yang ada pada hari ini dan juga yang ada pada bulan yang juga yang ada pada tempat ini. Mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini adalah perkara yang ianya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara yang istiqamah dan juga suatu perkara yang diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap yang hadir pada hari ini adalah hamba-hamba-Mu yang Engkau tambahkan kebaikan padanya sebanyak-banyaknya dan juga sentiasalah bertambah dan juga berkesinambungan kebaikannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah jadikan kebaikan yang ada pada diri kami hanya terhenti setakat ini sahaja, malah sambunglah ia kepada anak dan cucu dan keturunan kami nanti, ya Allah. Jadikanlah anak dan cucu keturunan kami adalah orang yang mendirikan salat dan juga orang yang memohon pengabdian kepadamu, ya Allah. Hidupkanlah kami semua di dalam keadaan kebahagiaan, kegembiraan, pemberian dan juga suatu nikmat yang besar daripada-Mu, ya Allah. Dan jauhilah kami daripada kekufuran, sifat munafik dan juga segala sifat yang mazmumah, ya Allah.
Masukkanlah ke dalam hati kami, di dalam perbuatan kami, di dalam image kami suatu perkara yang mahmudah. Perkara yang mahmudah, yang engkau sukai, yang engkau cintai, dan juga yang engkau jadikan setiap hamba-Mu dengan sifat itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah jadikan kami meninggalkan dan juga keluar daripada bulan Ramadan nanti, ya Allah, melainkan dalam keadaan kami telah pun diampunkan dosa kami keseluruhannya, ya Allah. Jadikanlah kami seperti mana kembali seorang bayi yang dilahirkan ibunya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang kami mohon pada hari ini, jadikanlah ia terrealisasi dan juga ianya termustajab kepada semua manusia dan semua orang yang mengenali kami, yang menyayangi kami, yang telah pun membiayai kami dan juga yang telah pun merestui kami, ya Allah. Siapa pun mereka dan di mana sahaja mereka berada, ya Allah. Dan wafatkanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan jauhilah kami daripada kematian su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia adalah di kalangan mereka. Para ulama mentafsirkan, yang dimaksudkan dia adalah daripada kalangan kaum tersebut adalah di hari akhirat, akan dibangkitkan bersama-sama dengan kaum tersebut. Tapi ada juga segelintir para ulama mengatakan bahawasanya fahuwa minhum, maksudnya mereka itu di dalam dunia lagi telah pun berkongsi suatu saham ataupun suatu sayyiat yang sama. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat daripada sudut syarak sekalipun, semua daripada image dan semua daripada pakaian dan cara kita ini berpenampilan, sekiranya ada bertasyabuh kepada orang kafir, bertasyabuh kepada orang yang tidak beriman, para ulama terus meletakkan perkara itu adalah haram. Salah satunya gaya potongan rambut qazak. Potongan rambut qazak ni maksudnya dibotakkan sebahagian kepala dan dibiarkan sebahagian kepala. Kalau budak muda zaman sekarang, dia suka yang atas ni panjang, lepas tu dia ikat, buat sanggul. Belah tepi ni botak, ataupun dinipiskanlah, dia disodok, mata satu ke mata dua. Kata para ulama, dia jatuh kepada dua hukum hakam saja. Yang pertama, harus kalaulah dia niat untuk bertajammul, iaitu untuk mengemaskan diri, bercantik-cantik. Tapi kalaulah dia itu niat untuk bertasyabuh kepada orang yang bukan Islam, orang yang kafir, maka dia punya hukum jatuh kepada haram. Bila dikatakan haram, perbuatan itu terus menjadi berdosa. Jauh beza, harus tidak ada pahala dan tidak berdosa juga. Bila jadi haram, dia berdosa
Dan orang yang tiru dia pula, kerana dia mendapat sahamnya. Astaghfirullahaladzim. Seperti mana imej yang kita lihat di zaman sekarang. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya imej ini bukannya ada pada ahli dunia semata-mata, tetapi imej ini juga berada pada ahli agama dan juga orang-orang yang bertakwa. Apa yang kita ini suka untuk bawakan pada hari ini adalah imej dan penampilan pengikut dan juga orang yang menyokong Dajjal di akhir zaman. Ramai daripada manusia, apabila kita sebutkan suatu imej, mereka itu menganggap kita ini memperendah dan memperlekeh dan mengutuk imej tersebut. Sebenarnya tidak. Subhanallah. Sebagai contohlah, bila kita sebutkan suatu personality yang orang tak sukalah, contohnya suatu personality yang orang tak suka. Contohnya Hitler, kan? Hitler, orang tak suka tak? Ke ada yang suka kat sini? Yang suka angkat tangan. Imej yang orang kata tak disukai lah. Senang cerita. Dia ibarat macam Firaun di zaman moden, Hitler tu. Jadinya kita pun katalah, nak bagi tahulah macam mana penampilannya si Hitler tu, maka kita pun beritahulah dia pakai baju suit, dia pakai bow tie dan juga dia pakai seluar slack. Apabila orang yang sentiasa memakaikan baju tu, dia jadi koyak. Tahu tak orang-orang lama mungkin tak faham apa maksud koyak. Maksud koyak ni, dia jadi sentimental, dia jadi terkesan, katanya kalau macam itu habislah semuanya macam Hitler zaman sekarang. Sebenarnya bila kita beritahukan imej ni, bukan kita memperendahkan imej tersebut. Kita nak bagi tahu bahawasanya personality ini imejnya sebegitu. Adapun orang yang pakai macam itu, tak semestinya dia itu orang jahat. Tak semestinya dia itu adalah orang yang tidak bertakwa. Boleh jadi dia pakai baju sama sebiji macam si personality tersebut, tapi dia mendirikan solat, dia puasa bulan Ramadan, dan dia itu mengajak kepada kebaikan dan juga melarang daripada kemungkaran dan sebagainya. Maka begitulah keadaan apabila kita ini menerangkan berkenaan dengan imej bagaimanakah pengikut-pengikut dan penyokong Dajjal di akhir zaman. Sebab apa kebanyakan sebelum ni lah banyak orang dia agak emosional sikit bila ustaz mengatakan sebagai contoh, pengikut-pengikut Dajjal itu adalah orang yang suka memakaikan kain berwarna merah ataupun kofiah ataupun topi ataupun apa sahaja di atas kepalanya. Ada orang yang marah, katanya, ustaz, kalau macam itu habislah orang yang pakai merah semuanya ada pengikut Dajjal. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita bukan mengatakan orang yang pakai merah atas kepala tu confirm pengikut Dajjal. Dan kita bukan yang nak katakan mereka tu tak baik. Harus faham terlebih dahulu. Bukan kita nak katakan orang kalau pakai topi merah ke, kofiah merah ke. Ustaz secara peribadi pun ada kofiah warna merah. Dan juga Masyaikhul Azhar, Syekhul Azhar juga memilih mereka punya kofiah yang berwarna merah untuk dipakai, kemudian dililitkan dengan serban yang berwarna putih. Jadinya subhanallah, bukan maksud dikatakan memakaikan kain ataupun memakaikan kofiah ataupun memakaikan topi di atas kepala yang berwarna merah itu confirm pengikut Dajjal. Dan tidak juga kita ini nak katakan orang yang pakai merah tu dia adalah tidak baik. Tidak. Kita cuma nak menggambarkan personality, image-nya macam mana. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan perkara-perkara ini dengan image, dengan sesuatu penampilan.
Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala terdapat lebih kurang, kalau di zaman sekarang ini, terdapat lebih kurang di dalam 4 jenis image. 4 jenis image orang yang beragama dan juga orang yang membawa ilmu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita beritahu dulu, apa sahaja yang kita sebutkan nanti dia dalam image dan personalitinya, bukan kita maksudkan perkara itu tidak baik, tidak. Kalau orang itu beriman, maka alhamdulillah dia tetap mendapat pahala yang banyak. Tidak tergolong dalam golongan yang kita sebutkan tidak baik dan sebagainya. Adakah kita ini subhanallah pakai seluar, nantinya Dajjal keluar, dia pakai seluar, kita jangan pakai seluar? Adakah kita pada hari pakai baju, jubah, nantinya pengikut-pengikut Dajjal, bila mereka itu muncul memakai jubah, kita jangan pakai jubah? Adakah kita ini subhanallah memakaikan apa yang kita katakan, kita ni memakai baju, sebagai contoh baju kemeja, bila nanti keluar di akhir zaman pengikut dan penyokong Dajjal wal'iyadzubillah, mereka itu pakai baju kemeja, kita jangan pakai kemeja? Tidak, bukan itu maksudnya, subhanallah. Tetapi kita ini serba sedikit memiliki suatu maklumat dan juga suatu perkara yang kita ini boleh menjadikan ianya agak sempadan, ataupun perkara yang kita ini bila pakai kita tak rasa bangga kerana ianya dipakai oleh orang yang tidak baik. Tapi kalau kita pakai, tak adalah berdosa, tak adalah berdosa, subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih kurang ada 4 image kalau kita lihat di dalam keseluruhan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah para ulama yang mereka itu berpenampilan seperti mana para ulama Hijaz dan juga para ulama Yaman. Bagaimana penampilan mereka? Memiliki lilitan serban imamah di atas kepalanya, dan juga mereka mengenakan qamis dan jubah di luarnya. Kalau kita tengok kebanyakan daripada para ulama seluruh dunia sekalipun, terdapat yang image sedemikian. Maka subhanallah, kebanyakan image kalau kita lihat di daerah kita ataupun di daerah Nusantara ini, mengambil image daripada pakaian orang-orang yang terdahulu, daripada bumi Hijaz dan juga daripada bumi Yaman. Sebenarnya pakaian ini adalah pakaian, suatu image yang dibawakan oleh rakyat jelata dan juga yang dibawakan oleh semua manusia pada ketika itu. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua lelaki memakai serban, termasuk orang yang kafir pun pakai serban. Hanya sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi ataupun diajar oleh malaikat Jibril alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, ta'ammamu fa inni ra'aitul malaikata ta'ammamat. Pakailah kamu serban, kata Rasulullah, sesungguhnya aku melihat para malaikat mereka itu berserban. Sama juga dengan Rasulullah SAW menyebutkan, ra'aitu yaumu badrin tatanazzalu alaina al-malaikatu 'alal jibal. Pada hari peperangan Badar, aku melihat turunnya para malaikat membantu kita di atas perbukitan. Katanya, tatanazzalu alaina al-malaikatu 'ala amaimil safra. Turunnya para malaikat di atas perbukitan dengan memakaikan lilitan-lilitan serban yang berwarna kuning, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka subhanallah, kita jangan bayangkan macam mana malaikat pakai serban. Ada kepala ke, tak ada kepala ke, macam mana ke, wallahu a'lam. Pasal rupa malaikat bukan macam rupa manusia. Itu adalah yang perlu kita ini imani di dalam agama Allah, bahawasanya malaikat itu rupanya bukan macam rupa manusia. Seperti mana orang Nasrani dan juga orang Yahudi beranggapan malaikat itu seperti mana rupa manusia. Hanya sahaja dia itu jismun nuraniyah, dia adalah suatu jisim yang daripada cahaya. Adapun kita orang Islam beriman dan beriktikad para malaikat dia adalah suatu rupa yang jauh berbeza dengan manusia. Tetapi mereka itu memiliki rupa-rupa yang indah. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah satu image ahli agama. Disebutkan dalam bahasa Arabnya mutadayyinin, ahli agama. Yang image yang kedua pula adalah seperti mana image para ulama daripada ahli kitab. Pakaian itu diwarisi daripada ahlul kitab. Ahlul kitab ini adalah orang-orang Yahudi yang terdahulu. Apabila kita sebutkan Yahudi ahlul kitab, bukan maksud Yahudi yang sesat. Dia Yahudi yang berpegang dengan agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan dikatakan semua para anbiya yang datang daripada zaman-zaman sedemikian juga memakaikan pakaian dengan imej sedemikian, iaitu memakaikan tayalisah ataupun yang disebutkan taylasan di atas kepala mereka, dan juga mereka itu memakaikan jubah dengan lengan yang besar, jubah luar dengan lengan yang besar, dan juga memakaikan qamis. Di belah dalamnya jubah mereka itu senantiasa di dalam keadaan lebih kurang dalam dua helai. Yang disebutkan di dalam suatu hadis, kata Rasulullah SAW, bahawasanya para anbiya yang ditemui di atas langit, mereka mengenakan pakaian dua potong kain. Maksud dua potong kain tu dua lapis baju. Kalau kita kan pakai baju kan satu lapis je. Ada yang pakai baju dua lapis, satu baju pagoda, satu baju Melayu kat luar. Yang dimaksudkan dengan dua lapis tu, dua lapis yang dilihat pada luaran. Bila kita nampak dia pakai dua lapis. Ada pun yang dalam tu dia pakai baju lapik lagi ke apa ke, itu tidak dikira. Kalau kita contohkan pakai baju pakai baju pagoda dalam, lepas tu kita pakai baju Melayu, itu dikira selapis. Pasal pagoda tu macam kulit kita. Macam kulit kita. Subhanallah, boleh jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akan sampai suatu zaman kita pakai baju Melayu tak payah lagi pakai baju pagoda. Pasal akan sampai satu teknologi, boleh jadi kain luarnya kain baju Melayu, dalamnya kain pagoda. Boleh jadi. Boleh jadi. Pasal apa? Teknologi kan. Kalau kita beli kain, terus tahu, okey, yang luar yang ni yang dalam. Pasal apa? Kain yang luar, dia punya kainnya adalah tekstur baju Melayu. Belah dalam, dia punya kainnya adalah kain yang bertekstur t-shirt ataupun baju dalam. Kain satu helai. Boleh jadi akan datang kita ini akan mengalami zaman macam itu. Sebenarnya itu telah pun dilakukan pada pembuatan baju suit ataupun baju coat ataupun kita namakan blazer. Baju blazer tu dia adalah dua dalam satu. Dia sebenarnya orang dahulu dia pakai baju dua lapis. Baju sejuk tu dia pakai baju dua lapis. Kenapa dua lapis? Kerana kain lapisan luar tu kainnya kasar. Kalau terkena kulit mungkin akan menyebabkan gatal ataupun akan menyebabkan sensitif kulit. Jadi mereka lapiskan di belah dalam dengan kain yang lembut. Di zaman sekarang kalau kita lihat baju suit ataupun baju blazer itu jahitannya terus dijahitkan
sekali terus, dibelah dalam dengan kain yang lembut, dibelah dua dengan kain yang keras ataupun dengan kain yang kasar. Sebab itulah kalau kita tengok baju suit tu dia tebal, sebenarnya kain tu memang dah tebal, dan dia pula dua lapis. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebutkan bahawasanya para anbiya yang ditemui oleh Rasulullah SAW di atas langit ketika mana peristiwa Mi'raj, kata Rasulullah SAW, mereka mengenakan dua potong kain pada pakaian, pada baju mereka, pada badan mereka. Kalau disebutkan dua potong kain, boleh jadi dia adalah seperti mana baju qamis dan juga jubah, yang seperti mana para imam dan juga pegawai-pegawai masjid pakai. Boleh jadi. Kerana bila kita lihat kepada image penampilan daripada umat Bani Israel terdahulu, mereka punya rahib-rahib Yahudi, dan mereka punya orang yang menyampaikan agama, pakaian mereka adalah dua potong kain. Yang pertama, kain yang labuh lagi besar di sebelah luar, dan juga yang kedua, kain yang di sebelah dalam yang menutupi badan mereka. Subhanallah. Dan di atas kepala mereka, mereka menutupkannya dengan lapisan kain yang dinamakan tayalisah, ataupun itu jamak, kalau mufradnya adalah taylasan. Dia adalah memang pakaian rahib Yahudi. Dan imej itu dibawakan sehinggalah kepada para masyaikh Islam. Para masyaikh Islam, di antara mereka memakaikan pakaian sedemikian. Subhanallah. Dan mereka itu bukanlah dikatakan masyaikh yang sesat, tidak. Tapi mengambil imej daripada ahlul kitab, daripada orang yang membawakan agama di dalam ahlul kitab. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua daripada kahanah, orang-orang Yahudi dan Nasrani pada ketika itu, mereka tidak melilitkan serban di atas kepala, malahan memakaikan lapik kain di atas kepala yang dinamakan taylasan. Kalau kita ni tak tahu taylasan macam mana, macam tudung. Macam tudung. Orang perempuan sekarang kan pakai tudung. Kalau tengok tudung pengantin kan, dia pakai tudung. Tudung tu macam lekat kan, lepas tu dia lapikkan kain atas. Itu namanya taylasan lah. Orang Melayu, orang kita panggil veil. Macam ni, macam ini. Ini namanya taylasan. Taylasan. Tapi rahib Yahudi, dia tak lilit serban, dia terus pakai perkara ini atas kepala dia, atas rambut dia. Macam itu. Subhanallah. Jadi terdapat daripada imej para ulama di dalam Islam, di antaranya para ulama Najdi, dan juga para ulama di sebelah Khurasan, dan para ulama di sebelah timur daripada tanah Arab. Maka mereka mengenakan pakaian sedemikian, dan mereka ini orang-orang yang soleh. Mereka ini orang-orang yang soleh. Macam kita sebutkan tadi, jangan kita anggap kalau mereka itu memakai pakaian macam rahib Yahudi, imej mereka imej yang tidak baik. Malahan mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Sampai ke suatu ketika dahulu, negara Najdi yang dikatakan negara di akhir zaman nanti akan bertumbuhan ataupun akan menjadi tempat kemunculan Dajjal di akhir zaman. Pada suatu ketika dahulu, Najdi adalah tempat yang tidak pernah ada suatu perselingkuhan dan juga suatu maksiat pun pada negeri tersebut. Subhanallah. Dan dipenuhi dengan orang-orang yang soleh. Orang-orangnya sampaikan apabila beribadah, ibadahnya itu subhanallah, ibarat macam bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi ikut teks. Kalau kita kan solat kan ikut teks. Tapi mereka ini sampaikan dia punya syariat pun mereka dah melampaui darajat syariat, sehingga kan mereka ini subhanallah seperti bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar.
Dan mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang baik. Maksudnya bukanlah jahat, baik, Masya Allah. Tapi mereka adalah image yang kedua ni lah. Begitu juga bila sampai ke zaman sekarang, ini adalah image yang asas. Maksudnya kalau kita tengok pada ahli agama yang terdahulu, kebanyakan image mereka di antara dua ini. Tapi bila sampai ke zaman sekarang, image ahli agama bertambah lagi dua. Bertambah lagi dua. Apa dia yang bertambah lagi dua? Yang pertama, image para ulama dan juga image ahli agama yang mengikuti pakaian daripada orang-orang daripada Mesir. Kalau kita tengok para ulama ataupun pegawai-pegawai masjid-masjid besar, mereka akan berpakai dengan pakaian image daripada image para ulama Mesir. Dan image itu yang diambil jadi kita punya image mufti. Cuba tengok pakaian mufti dekat Malaysia, dia adalah image pakaian para ulama Mesir. Para ulama Mesir mengenakan serban hanya selapis di atas kufiahnya. Dan serban itu melekat dekat kufiah tau. Dia bukannya serban yang lilit dekat kepala. Serban ada dua cara lilitan. Yang pertama lilit dekat kufiah. Bila angkat kufiah, maka serbannya pun terangkat sekali. Selalunya kufiah tu dia keras, kufiahnya keras. Dan ini adalah benda yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW melilitkan serban di atas topi besinya. Bila Rasulullah angkat topi besi, maka terangkat serban Nabi Muhammad sekali. Topi besi kan keras. Bila dililitkan atas lilitan serban tu tidak terbarai apabila diangkat. Begitu keadaannya. Sunnah Nabi Muhammad SAW yang disebutkan sebagai qalanis, tutup kepala. Di dalam yang sunnah di dalam agama ada dua jenis. Dua jenis ni nak yang reka bentuk macam mana tak jadi masalah. Yang pertama namanya qalan suah, ataupun kalau jamaknya namanya qalanis. Dia adalah tutup kepala ataupun kita panggil kofiah yang keras. Tak kisahlah nak panggil kofiah ke, nak panggil songkok ke, nak panggil apa ke, yang penting dia keras. Sama ada diperbuat daripada pelepah kurma ke, daripada besi ke, daripada plastik ke, daripada apa ke, yang penting dia keras. Macam songkok. Songkok diperbuat daripada kertas, dan kertas tu keras, betul tak? Bukan lembek, dia tak lembek, dia keras. Dan selalunya qalan suah ini bila orang cabut saja, orang akan letak di tempat yang tinggi dan dia jarang-jarang dibasuh. Ini biasalah. Jarang-jarang dibasuh. Kalau basuh pun macam lap-lap je. Sama juga zaman Rasulullah SAW, Rasulullah ada qalan suah. Qalan suah Rasulullah yang pertama yang diperbuat daripada anyaman pelepah kurma. Yang kedua adalah topi besi Rasulullah, tu namanya qalan suah. Topi besi peperangan tu namanya qalan suah. Dan tutup kepala di dalam agama yang sunnah adalah yang disebutkan sebagai taqiyah. Taqiyah ini adalah penutup kepala yang lembek ataupun yang lembut. Orang Malay kata kopiah, orang panggil kopiah. Macam abang pakai ni, pakai kebanyakan orang pakai kalau pergi surau memang pakai itulah, masya-Allah. Kalau yang lembut tu, kalau kita buka boleh ronyok kan. Yang kita boleh basuh tu. Itu namanya itu namanya taqiyah. Rasulullah pakai taqiyah, diperbuat daripada kain cotton. Bagaimana Rasulullah buat? Rasulullah buat kain cotton, letak kat kepala dan potong ikut bentuk kepala. Digunakan untuk lapik kepalanya terlebih dahulu sebelum melilitkan serban di atas kepalanya. Subhanallah. Rasulullah bila pakaikan taqiyah, bila Rasulullah mengenakan serban, kata para ulama, Rasulullah akan nampakkan sedikit taqiyah di bahagian hadapan. Rasulullah punya serban begini bentuk, dekat depannya nampak sikit dia punya taqiyah. Ustaz tak buat, pasal ustaz punya kopiah tak cantik. Nampak sikit je kat sini. Subhanallah. Itu image Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tuan-tuan nampak dekat artifak
Rasulullah yang lonjong tu, itu qalan suah. Dan taqiyah lapik kepala Rasulullah tak ada. Sekarang ini tak tahulah ada ataupun tidak. Kalau ada pun mungkin dia lipat, dia lepehkan, letak begitu saja. Kalau tuan-tuan pernah tengoklah yang Rasulullah SAW punya, ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang milik Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang namanya taqiyah, iaitu dia lipatkan macam itu sebab dia lembut kan, dia letakkan begitu, iaitu taqiyah lah, kofiah lembut. Kofiah lembut. Kalau kofiah keras, qalan suah. Orang Melayu kata songkok. Orang Melayu kata songkok. Tapi tak kisahlah nak panggil songkok ke, nak panggil tarbus ke, nak panggil apa-apa pun tak kisahlah. Sama saja. Tarbus dengan songkok adalah qalan suah. Sebab dia keras. Adapun kopiah, tak kisahlah kopiah apa, kopiah Raihan ke, kopiah Hijaz ke, kopiah Saujana ke, kopiah Intim ke, kopiah semua kumpulan nasyid tu, tak kisah kan. Tak kisah mana-mana kopiah pun namanya adalah taqiyah. Taqiyah, ta alif qaf ya ta marbutah, taqiyah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lapik kepala yang sunnah. Ada dua ya. Dua ni dua jenis. Nak nama je, tak kisah nama apa pun boleh panggil, tak kisahlah. Nak panggil kofiah Pakistan ke, nak panggil kofiah Bai ke, no problem. Nak panggil songkok ke, nak panggil tarbus ke, nak panggil beret ke, tak kisah, no problem. Yang pakai macam Mahir Zain tu pun boleh dikategorikan sebagai songkok ataupun taqiyah, tak jadi masalah. Yang lapik atas kepala semua namanya sunnah, selagi mana boleh kita lilit serban di atasnya. Ada orang kata semua benda ke ustaz kita bila kita pakai namanya sunnah? Ya, betul sunnah. Walaupun topi sudu awak adalah sunnah, selagi mana kita boleh ambil serban lilit atas dia. Mana tahu kalau awak pakai topi sudu, betul lilit serban atasnya boleh, maka disunnahkan pakai benda tu, no problem. Tak jadi masalah. Sebab apa? Masalah benda ni sebenarnya sangat besar skop kefahamannya. Jangan kita sempitkan mesti ini saja, mesti ini saja. Tidak. Skop kefahamannya sangat luas. Sampaikan kofiah ni boleh saja kalau orang tu buat songkok dia. Sekarang ni songkok diperbuat daripada kertas kan, yang keras. Tapi boleh jadi orang buat songkok dengan plastik, boleh jadi. Boleh jadi orang buat songkok dengan aluminium, boleh jadi. Boleh jadi orang buat songkok dengan cardboard, boleh jadi. Tak jadi masalah. Yang penting dianya, kata para ulama, semua jenis tutup kepala adalah sunnah selagi mana boleh dililitkan serban di atasnya. Jadi tuan-tuan pakai kofiah boleh tak lilit serban di atasnya? Boleh, maka sunnah. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah image yang ketiga, dan image ni agak contemporary di zaman sekarang. Adapun image yang terakhir adalah image yang kita sebutkan sebagai image ahlu zaman, iaitu orang yang hidup zaman sekarang, yang dia itu dikenali sebagai ustaz, dikenali sebagai ulama, dikenali sebagai orang yang ahli agama, tetapi memakaikan pakaian yang komersial. Maksudnya pakai baju kemeja, pakai seluar slack, pakai necktie, tak pakai kofiah, sikat rambut kan. Sikat rambut macam macam MT tu kan. Kan ahli parlimen. Macam ahli parlimen kebanyakan kan macam tu pakaiannya. Pakai baju blazer, coat, tapi dia dikenali sebagai ahli agama, orang yang mengajarkan agama dengan image sedemikian. Subhanallah. Dan semua ini jangan salah faham, tak ada satu pun yang kita ini memperendahkan. Semuanya benar belaka dan semuanya boleh belaka. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW lebih gemar untuk tidak menyerupakan dirinya dengan ahlul kitab.
Selalu Nabi Muhammad SAW akan bezakan cara pemakaiannya, bukan pakaiannya tapi cara pemakaiannya dengan ahlul kitab. Tahukah kita ketika mana Rasulullah SAW mendapat wahyu, pada ketika itu orang-orang Arab jahiliyah, mereka itu memakaikan serban dengan adabah ataupun ekor serban yang panjang sehingga mencecah ke kaki mereka, mencecah ke lantai. Dan kebanyakan mereka mengeluarkan ekor serban di belah belakang, di antara tengkuk mereka, dekat tengkuk belakang mereka, dan dibiarkan sehinggalah terkena jalan raya ataupun terkena tanah. Kerana apa? Itu adalah imej kemegahan bagi mereka. Kalau mereka berperang, ekor serban mereka akan disangkutkan dekat topi besi atas. Topi besi mereka panjang macam ni kan, lonjong. Ekor serban mereka hujung, mereka akan sangkut kat situ. Pasal apa? Lambang kemegahan. Pasal apa? Orang miskin kan tak ada kain, jadi dia orang sangkut, nak kata dia orang tu banyak kain. Subhanallah. Bila Rasulullah dapat saja wahyu, Rasulullah SAW membezakan cara pakaian serbannya dengan pakaian serban orang-orang Arab jahiliyah. Yang pertama, Rasulullah pendekkan ekor serban. Paling panjang Rasulullah pernah pakai ekor serban dalam kadar sejengkal. Yang paling pendek dalam kadar 4 jari, iaitu 4 jari Nabi Muhammad. Bukan 4 jari kita. 4 jari kita serban kita lah. 4 jari Nabi Muhammad serban Nabi Muhammad. Dan ekor serban Rasulullah kalau keluar di belah belakang, Rasulullah akan pendekkan. Paling panjang 1 jengkal. Tangan buka panjang-panjang, daripada hujung, daripada kelingking sampai kepada ibu jari, dia adalah ekor serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling panjang. Paling pendek dalam kadar 4 jari yang keluar di sebelah belakang. Tetapi kalau ekor serban Nabi Muhammad itu panjang, Rasulullah akan keluarkan ekor serban di sebelah kiri ataupun di sebelah telinga sebelah kirinya. Ekor serban itu keluar kat sini kalau panjang. Dan Rasulullah selalu mengatakan kalau para sahabat itu memakaikan serbannya panjang ekor, kata Rasulullah, anniku adzabatakum. Anniku maksudnya lilitkan kamu punya ekor serban dekat leher. Jadi ustaz tak ada serban, tak ada ekor. Nak buat contoh. Contohnya ni ekor serban ustaz kat sini kan. Dia keluar belah sini. Ekor serban Rasulullah kalau panjang, Rasulullah akan keluarkan ekornya di sebelah telinga belah kiri. Dan jarang-jarang sangat Rasulullah akan keluarkan daripada telinga belah kanan, sangat jarang. Belah kiri kalau panjang. Kalau panjang ekornya, Rasulullah SAW suruh para sahabat anniku, maksudnya lilitkan macam ini supaya tak tercecah ke lantai. Ekor tu panjang, lilitkan begitu. Subhanallah. Dan kalau kita tengok, terdapat imej para ulama yang buat begini sampai sekarang. Subhanallah. Di antaranya kalau kita tengok potret Imam Syafi'i, semua ada satu potret tu Imam Syafi'i, dan itu dipercayai gambar dia yang sungguh. Gambar Imam Syafi'i yang sungguh. Kita lihat serban dia, ekornya keluar di sini dan dililitkan di sebelah sini. Subhanallah. Dan itu adalah cara pakaian serban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ekor serbannya panjang. Rasulullah SAW tidak suka menyerupakan cara pakaiannya dengan cara pakaian orang-orang yang bukan Islam di kalangan jahiliyah. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara sikat rambutnya juga. Di dalam kota Makkah pada ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikatkan rambut daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan. Jadi Rasulullah belah tepi. Rambut Nabi Muhammad belah tepi dekat kota Makkah. Bila sampai ke kota Madinah, melihat orang-orang Padri Kristian, mereka itu menyikatkan rambut belah tepi juga, sama. Lalu Nabi Muhammad SAW tukar sikatan rambutnya dengan membelah tengah rambutnya. Rasulullah belah tengah rambutnya, dibahagi dua. Lalu bila sampai kepada penghujung hayat Nabi Muhammad, melihat rahib Yahudi menyikatkan rambut semuanya, subhanallah, membelah tengah. Lalu Rasulullah SAW menyikat rambut semuanya pergi ke belakang. Maksudnya Rasulullah tak suka tiru sama dengan orang-orang, imejnya sama dengan orang-orang
Yahudi, Nasrani dan orang-orang jahiliyah. Walaupun mereka itu manusia juga, pakai apa benda yang Rasulullah pakai juga sama, tetapi dibezakan cara pemakaian. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pemakaian tayalisah ataupun tailasan. Rasulullah SAW tidak pernah memakaikan tailasan di atas kepalanya sebelum melilitkan serban dan kofiah. Kerana apa? Orang-orang rahib Yahudi mereka berpakaian sedemikian. Lalu Rasulullah melilitkan serban terlebih dahulu dan memakaikan tailasan di atas serbannya, di atas serban ataupun di atas lilitan serban dan kofiahnya. Begitulah keadaan Nabi Muhammad, dan Rasulullah tidak suka para sahabat lakukan tailasan ataupun tudung lapik kepala terus di atas kepala. Rasulullah tidak berapa gemar. Kerana apa? Menyerupai rahib-rahib Yahudi pada ketika itu. Subhanallah. Tetapi kalau adalah orang yang lakukan, tidaklah berdosa, kerana benda itu tidak termasuk dalam hukum hakam syarak yang dikatakan haram, kerana Rasulullah pernah lakukan. Rasulullah SAW memakaikan lapik kepala ketika mana mendirikan malam. Pada waktu malam Rasulullah tidak pakai kofiah dan tidak berserban. Rasulullah mendirikan malam dengan melapikkan kepalanya seperti mana tudung. Kita ambil serban tu kan banyak orang buat kan, kita lipat dari 3 segi, kita pun lapik atas kepala, tak payah pakai kofiah, tak payah pakai serban dulu. Dibolehkan, Rasulullah lakukan sedemikian. Subhanallah. Dan dikatakan tailasan ini adalah khalwatus sughra, iaitu khalwat yang kecil. Khalwat kecil bertailasan. Rasulullah lakukan perkara ini ketika mana bermusafir, ketika mana khutbah di atas mimbar, dan ketika mana akad nikah. Sunnah bagi lelaki bertailasan ketika mana bermusafir, khutbah di atas mimbar, dan juga akad nikah. Kan dulu kita nikah pakai tanjak, nanti kalau nikah lagi insya-Allah kita bertailasan. Subhanallah. Orang lelaki kalau dengar nikah lagi jangan takut. Subhanallah. Orang kata, ustaz kalau kahwin 2 sunnah ke? Tak, kahwin 1 pun sunnah. Kahwin 1 pun sunnah. Kan? Subhanallah. Kalau 2, 3, 4 itu dibenarkan. Iaitu semuanya sunnah, tapi dibenarkan ta'addud zaujah. Boleh, tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya apabila orang itu tidak berlaku adil. Guru kami mengatakan wanita benci untuk berpoligami di zaman sekarang kerana ramai manusia yang berperangai syaitan berpoligami. Jadi pakcik-pakcik yang baik kenapa tak nak poligami? Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah suatu image yang ianya ada pada zaman Nabi Muhammad yang tidak berapa digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila peperangan Badar, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal farqu bainana wa bainal musyrikin?" Wahai Rasulullah, apa beza di antara kami, di antara kita semua dengan orang-orang musyrikin? Kata Rasulullah SAW, "Farqu bainana wa bainal musyrikin al-amaimu ala qalanis." Kata Rasulullah, beza di antara kita dengan orang-orang yang musyrik, orang-orang Islam memakaikan serban di atas qalansuahnya, memakaikan serban di atas mereka punya topi besi. Orang-orang Arab jahiliyah bila pakai topi besi, mereka tak lilitkan serban atas tu. Tapi para sahabat pakai topi besi, tetap lilitkan serban di atas topi besinya. Subhanallah. Maksudnya Rasulullah membezakan image. Wahai para sahabatku, nak tahu tak? Nak tahu tak apa beza di antara orang Islam dan bukan Islam dalam peperangan Badar? Bahawasanya orang Islam itu memakaikan serban di atas topi besinya. Maksudnya Rasulullah membezakan image. Maksud membezakan image supaya tahu, oh rupanya orang ni jahiliyah, oh rupanya orang ini Islam. Pasal apa? Mereka itu mana ada seragam pakaian macam zaman sekarang. Sekarang ni kan tentera dah seragam pakaiannya. Jadi
Dah nampak lah, oh pakai baju macam ini komunis, pakai baju macam ini batalion tentera Melayu, contoh. Zaman dahulu mereka pergi berperang dengan pakai pakaian mereka. Macam kita ni, kita semua ni turun ke medan perang dengan baju-baju kita ni. Macam mana nak kenal yang bertentangan dengan kita, orang muka kita, dan kita pun orang muka kita? Zaman Rasulullah mereka pakai baju itu, dan juga mereka pakai pakaian yang sama dengan orang-orang Arab Zahiriyah. Tambahan pula, yang mereka perangi orang Arab, orang Islam pun orang Arab juga, dua-dua orang Arab. Nak tahu macam mana dia ni Islam ke bukan? Jadi Rasulullah bezakan image. Kata Rasulullah SAW, al-amaimu ala qalanis, iaitu kain serban yang dililitkan di atas qalan suah, iaitu songkok ataupun topi besinya. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah yang disebutkan bahawasanya di dalam sebuah hadis. Perkara ini adalah benda yang bukan haram. Kalaulah sahaja bukan di dalam medan perang, orang tu pakai topi besi tapi tak ada serban di atasnya, tidaklah dikatakan berdosa. Rasulullah hanya membezakan image untuk pergi berperang sahaja. Kalau orang tu tidak berpakai pakaian sedemikian, bukanlah katanya berdosa, tapi takut tak tahu nanti kawannya terbunuh dia. Pasal apa? Bajunya macam orang yang sama, macam orang yang musuhnya. Subhanallah. Begitulah keadaannya. Tapi benda tu bukanlah yang dikatakan berdosa kalau dilakukan. Jadi Rasulullah SAW tidak suka berpenampilan dengan penampilan orang Yahudi, berpenampilan dengan penampilan orang. Bukan maksudnya benda itu haram, tapi Rasulullah tidak suka untuk sama image dengan mereka. Lalu bila ditanyakan kepada para sahabat, wahai Rasulullah, adakah kalau saya pakai macam dia pakai itu berdosa? Rasulullah kata tidak. Satu hadis yang disebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada image kamu dan juga kamu punya tubuh badan. Badan kamu cantik ke tak cantik ke, image kamu macam mana pun, subhanallah, nak image macam orang ini, nak image macam orang itu, disebutkan image tau. Banyak orang zaman sekarang salah faham. Subhanallah, banyak orang sekarang salah faham. Apa dia yang salah faham tu? Sebentar lagi insya-Allah kita sentuh sedikit apa salah faham orang zaman sekarang. Tapi kata Rasulullah, Allah Ta'ala memandang kepada hati kamu dan amalan kamu. Jadi inilah yang dimaksudkan. Kamu itu image mana pun no problem. Nak image macam ulama Najdi ke, nak image macam ulama Hijaz ke, nak image seperti mana para ulama Mesir ke, nak image seperti mana para ulama Nusantara ke, tak jadi masalah selagi mana kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak jadi masalah. Subhanallah. Akan tetapi ada segelintir manusia yang salah faham di zaman sekarang. Yang pertamanya salah faham bila kita katakan Rasulullah SAW itu menyatakan bahawasanya Dajjal akan muncul di akhir zaman dengan berpenampilan para ulama Najdi. Para ulama Najdi bagaimana? Memakaikan tail lasan di atas kepala tanpa memakai kofiah dan serban dulu. Itu adalah image Dajjal di akhir zaman, mengambil image daripada para ulama Islam dan menjadikan itu sebagai image-nya. Lalu subhanallah, tersalah faham seolah-olah kalau para ulama Najdi itu semuanya tak betul. Bukan begitu. Bukan maksud bila kata Dajjal tu muncul di akhir zaman yang disebutkan di dalam hadis ala hayati ulama'in Najdi, di dalam penampilan seorang ulama daripada Najdi, maksudnya ulama Najdi itu tidak betul, tidak. Tapi Dajjal yang mencuri dan juga yang melakonkan watak seperti mana para ulama Najdi, sedangkan dia bukan daripada mereka. Begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah tidak suka memakai serban berwarna merah. Rasulullah tak suka pakai serban berwarna merah. Lalu
Ditanya oleh para sahabat, kenapa wahai Rasulullah? Datang sebuah hadis walaupun dhaif, tapi ianya mungkin akan berlaku. Kata Rasulullah SAW, akan keluar pengikut-pengikut Dajjal di akhir zaman. Mereka memakaikan serban-serban berwarna merah di atas kepala mereka. Dia pakai serban tapi warna merah. Subhanallah, serbannya merah. Kalau macam ulama Azhar, kofiyah merah, serban putih. Tapi ini serbannya berwarna merah. Jadi bukan kita maksudkan apabila orang tu pakai serban merah je mesti tak betul, tidak. Tapi penampilan pengikut Dajjal yang mengambil imej-imej mereka ini, sedangkan mereka bukan orang yang soleh. Mereka itu orang-orang yang kafir pada asalnya, yang berlakon jadi orang Islam. Subhanallah. Jadi kalau kita ini memakai serban berwarna merah, kita ini harus ada satu attitude yang baik supaya dapat dibezakan. Kalaulah contoh muncul daripada pengikut Dajjal memakaikan imej macam kamu, dapat ternafi bahawasanya alah dia ni bukan kelompok engkau, dia punya akhlak tidak baik, contoh. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini salah faham yang pertama yang kita ini ingin rungkaikan. Bila kata Dajjal, bila muncul dengan penampilan ulama Najdi, bukan maksudnya para ulama Najdi tidak betul, tapi maksudnya Dajjal yang tidak betul, yang berlakon dan munafik, konon-konon dialah ulama daripada Najdi. Sedangkan para ulama Najdi semuanya orang-orang yang soleh dan betul, dan yang mudahan mereka itu membawa kepada jalan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah faham yang kedua juga, ada manusia yang mengatakan bahawasanya kita ini pakai baju apa pun tak apa. Maksudnya pakai baju yang mendedahkan aurat pun tak apa. Tak kisahlah kamu itu free hair ke, kalau perempuan tu free hair ke, ataupun kamu tu free body ke, ataupun semuanya free ke, yang penting kamu tu beriman. Lalu dia adakan ataupun digunakan hadis ini, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah Taala tak pandang kepada kamu punya image. Sebenarnya harus kita faham sungguh-sungguh. Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuruna ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada image, bukan tidak melihat pada pakaian. Adapun pada pakaian, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walibasut taqwa khairun lakum, dan pakaian ketakwaan lebih baik bagi kamu. Maksudnya pemilihan pakaian harus yang menutup aurat, harus yang sopan, harus yang tidak bertasyabuh kepada orang-orang kafir. Kemudiannya, bila kita dah pakai dengan pakaian sopan, mana-mana imej di dalam pakaian tersebut, itu barulah dikatakan Allah Ta'ala tak pandang pada imej-imej itu. Kamu nak imej mana? Imej Melayu ke? Imej Jawa ke? Imej Banjar ke? Nak imej Bugis ke? Nak imej orang Cina ke? Yang beriman, yang mengikut syarak, mana-mana imej pun tak apa, Allah Ta'ala tidak pandang kepada imej kamu, tapi pandang kepada hati kamu dan juga kamu punya jisim. Ini maksudnya. Bukan maksud tak kisahlah orang tu pakai tudung ke, tak tutup aurat ke, laki pakai seluar pendek ke, Allah Ta'ala tak pandang kepada pakaian, tak pandang kepada kamu punya pakaian. Siapa yang ajar ni pakaian? Allah Ta'ala pandang pada pakaian. Kalau tidak, kenapa kita ini mendirikan solat perlu menutup aurat? Kenapa Rasulullah SAW tidak suka kita ini ikut kepada orang-orang yang bukan Islam? Kenapa syarak mengatakan kalau kita ini bertasyabuh pada orang-orang kafir, hukumnya haram? Maka Allah Ta'ala itu meletakkan pandangannya pada jenis pakaian yang kita pakai. Kemudian pakaian tersebut, bagaimana cara pemakaian, imejnya, warnanya, sama ada murah ke mahal ke, beli baju dengan harga lelong, harga rahmah ke, ataupun beli baju dengan harga kayangan ke, semuanya di sisi Allah sama, selagi mana menutup aurat dan baik keadaan. Itu maksudnya. Bukannya maksudnya dalam keadaan tak kisahlah apa yang kau pakai,
Kalau beginilah keadaan, sembrono menggunakan dalil ini, maka beramailah orang yang mengambil mudah. Tak perlulah kita ini amalkan sunnah, tak perlulah kita ini tutup aurat bagai, tak perlulah orang lelaki pakai seluar panjang, perempuan tak apalah kalaulah free hair. Pasal apa? Allah Ta'ala tak pandang kepada kamu punya image dan juga kamu punya badan. Hadirin dan rahmati disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkatkan darajat kita, mengampunkan dosa-dosa kita, dan menjadikan kita sentiasa mendapatkan kebaikan dan juga mendapatkan suatu pahala yang berganda pada 10 terakhir Ramadhan yang sudah berpenghujung ini. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami daripada hari-hari yang telah pun terbaki daripada Ramadhan ini, ya Allah, dan berikanlah kami lipat kali gandaan pahala dan juga lipat kali gandaan keampunan daripadamu, ya Allah. Bebaskanlah tengkuk-tengkuk kami dan jasad kami daripada api neraka-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada bahangnya, daripada baunya, daripada segala-galanya daripadanya, ya Allah. Dan juga masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu tanpa sebarang hisab, bersama dengan orang-orang yang terdahulu daripada kalangan para anbiya, kalangan orang-orang yang soleh, dan juga kalangan para syuhada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya salah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, ada singgung nama pihak yang berada di dalam surau An-Nur ini. Akhir kalam aqulu qawli hadza li wa lakum, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.